ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua hari ni, sihat? Alhamdulillah. Mohon maaf ya di atas kelewatan. Semua okey? Ada yang nak pulang dulu? Dah pukul 11 dah sayang. Lagi 1 minit jam 11. Tak apa ya. Kita mungkin saya ambil masa setengah jam lah. Saya pun memahami lah kan. Mungkin ada orang ada komitmen lain. Mudah-mudahan lah. Ya? Betul kan? Ada komitmen lain. Jadi bimbang nanti ganggu masa. Okey, tak apa. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi semua dapat solat kan jenazah. Alhamdulillah. Dapat pahalanya. Doakan untuk saudara kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan pada masa penantian tadi. Okey, baik. Hari ini kita mulakan pengajian muka surat berapa kita? 466. Muka surat 466 kita berada di point B, iaitu memperbaiki diri sendiri. Point A tu ingat lagi tak bincang tentang apa? Pasal hati. Kenapa dengan hati kita? Apa? Apa dia Kak Suhum? Alamak. Kejap eh. Okey, baik. Tadi tunggu lama-lama tak nak call Dah depan-depan sini baru nak call. Minta maaf lah. Kena angkat sebab hospital call. Okey, jadi sini kita mulakan B, memperbaiki diri sendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melindungi arasy atau hati hambanya dengan sebuah dinding yang bertujuan untuk melindunginya dari segala bencana dan dari mereka yang ingin merosaknya. Dengan begitu, jika ada sesuatu yang hendak mengganggunya, nescaya gangguan itu tidak akan dapat mencapainya. Jadi pada poin kita yang A kan, kita bincang tentang singgahsana hati orang yang beriman, singgahsana hati orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau singgahsana hati orang yang beriman tu, di sana bagaimana yang telah kita bincangkan? Ingat lagi? Ciri-ciri orang yang bertakwa yang kita bincangkanlah, kira ambil sedikit point pada minggu lepas berkaitan dengan ceramah hubun Nabi kita minggu lepas kan. Saya ada jelaskan tentang at-taqiyun naqiyu la ithma fihi wala baghya wala hasada. Dalam hadis itu boleh kita muatkan pada perbincangan hari ini juga. Cuma tadi dia sebutkan di sini kepada kita, hati seorang hamba yang beriman, bila dia itu bersih, hati tersebutlah hati yang sihat. Allah Subhanahu Wa Taala membina dinding. Okay? Dinding ini dia kata bertujuan untuk melindungi hati hamba itu tadi dari segala bencana dan dari mereka yang ingin merosaknya.
Dengan begitu, jika ada sesuatu yang hendak mengganggunya, nescaya gangguan itu tidak akan dapat mencapainya. Dengan kata lain, kita faham begini ya muslimah, hati orang yang beriman, yang baik, yang sihat, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dengan satu pelindung. Pelindung ini dia akan menyelamatkan kita daripada hal-hal yang tak sepatutnya. Maknanya kalau ada anasir luar yang ingin menimbulkan kekeliruan, kalau ada pendapat-pendapat yang akan buat kita ni rasa goyah dengan apa yang kita fahami tentang agama, dinding ini dia akan menyelamatkan. Sebab itu minggu lepas saya ajar doa akhir tu. Doa apa saya ajar? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Jadi doa ini bila kita lihat ya, ala dinik, di atas agamamu, itulah sebenarnya pendinding. Dinding yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang mana dia menjaga hatinya itu tadi. Jadi hati kita bersifat bolak-balik setiap hari. Sekejap nak, sekejap tak nak. Lagi-lagi orang perempuan kan, sikit-sikit kejap-kejap nak makan mie rebus. Nanti lepas tu tukar mie soto pula. Dia macam itu. Dia tak tetap kan keadaannya. Sebelum keluar Masjid Gufran ini, tadi nanti pergi OTH lah nak makan dekat tu, nasi lemak tu. Tapi dah sampai sana tak nak makan nasi lemak lah, nak makan lain pula. Nampak dah hati tu, kita dah nampak dah bagaimana sifat hati itu dia memang sentiasa berbolak-balik. Begitu keadaannya. Tapi kalau hal-hal lain tak apalah berbolak-balik, jangan pada agama lah. Kalau pada agama ni kita minta pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di atas jalannya. Maka di sini kita lihat Imam Al-Mubarakfuri, Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, ketika dia mensyarahkan doa tabbit qalbi ala dinik. Ala dinik ini dimaksudkan dengan satu keadaan yang mana dia kata ai ij'alhu thabitan ala dinik ghaira ma'il anid dinil qawim was siratil mustaqim. Maksudnya ialah kita minta kepada Allah agar jadikan hati kita ini tetap di atas agama yang mana ghaira ma'il. Ghaira ma'il maksudnya tidak, dia tu tidak keluar, tidak cenderung dari bukan tidak cenderung, tidak tergelincir daripada anis siratil mustaqim, daripada jalan Allah yang lurus, anid dinil qawim, daripada agama Allah yang kuat. Itulah yang menjadi pendinding bagi hati kita. Bila hati seorang muslimah dia berada di atas jalan Allah, jalan yang lurus, jalan Allah inilah yang akan membantu diri dia agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan mengikut hawa nafsu. Bila kita kata, hati kita berada di atas jalan Allah, bermakna hati kita kenal tentang syariat, iaitu hukum hakam, dosa pahala, kan? Syurga, neraka. Kita tahu tentang hal tersebut. Ini yang kita panggil ala dinik, di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hati orang yang beriman, yang baik, yang sihat, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada dia pada satu jalan dan juga satu pelindung untuk dinding dia. Pelindung tu apa? Agama kita. Agama ini akan menyelamatkan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat sehingga kita terselamat dan Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. So begitu keadaannya untuk perenggan kita yang pertama. Baik, seterusnya perenggan kita yang kedua di sini. Maka dia kata Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga si hamba baik pada saat terjaga maupun tidur. Hati orang yang sihat, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya meletakkan dinding. Pendinding itu tadi kan dalam hatinya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga datangkan para malaikat untuk menjaga kita. Ini yang dimaksudkan pada perkara yang kedua itu. Allah juga memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga si hamba. Ini sebagaimana dalam surah Ar-Ra'du pada ayat yang ke-11. Surah Ar-Ra'du pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lahu muaqibat,
lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Surah apa tadi? Ar-Ra'd ayat 11. Dalam ayat ini jelas kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk hadir kepada setiap hamba, menjaga keadaan hamba itu. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan malaikat ini di hadapan dan di belakang kita supaya hamba tersebut dia ini terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya telah memberikan penerangan yang begitu panjang lebar berkaitan dengan ayat ini. Jadi antara yang beliau nyatakan bahawa dia kata ayat ini menunjukkan bahawa setiap manusia, setiap hamba memiliki beberapa malaikat yang menjaganya. Jadi kita ni ada berapa orang kat sini? Ramai ya? Berapa ramai-ramai ni ya? Dah 200 lebih? Betul ke? Oh, campur yang tadi kat depan? Ada aja. Oh, tadi ada. Oh, tak saya yang dalam dewan ni. Yang duduk kuliah saya sekarang ni 200 lebih ke? Macam kurang ke? 100 lebih lah. Tak percayalah nak kena kira sendiri daripada hujung ke hujung. Nanti ambil attendance Jadi saya tahu berapa ramai orang datang. Oh, dekat rumah lagi Oh, dekat rumah lagi kan. Yang tak datang Kak Ina Yang kat rumah lagi yang tonton kita kan daripada rumah tu kan. Okay, bye-bye dulu. Hai. Lama tak nampak orang kat rumah Siapa belum datang sini. Ramai-ramaikan kuliah kita. Jadi, tadi kan surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah kata, Allah berikan kepada setiap diri kita malaikat yang menjaga. Maknanya, bayangkan kita ni kalau ada 100 orang, satu orang Allah bagikan beberapa malaikat, berapa banyak malaikat tu. Oh, ini dah 2 lah. Oh, kira. Kanan kiri dah 2 lah, depan belakang belum kira lagi. Kan, atas bawah belum lagi. Malaikat itu maknanya ramai kan? Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat dan bukan kita sahaja. Maknanya setiap manusia tu Allah utuskan malaikat untuk menjaganya. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata begini, ada malaikat penjaga di siang hari dan malaikat penjaga di malam hari. Bermakna bukan malaikat itu sahaja yang dengan kita all the way 24 hours tidak, tetapi ada shift. Shift malam, shift siang. Dia macam itu. Nanti bila malam tukar malaikat yang lain jaga kita, okey? Sampai esok pagi pula, bila pagi malaikat yang lain pula datang jaga kita. Dia silih berganti keadaannya sedemikian. Macam punch card, boleh jugalah. Kita punch card lah. Jadi malaikat ini, Imam Ibn Kathir rahimahullah kata, mereka menjaga kita daripada kejahatan dan kecelakaan. Ada perkara-perkara buruk yang mungkin nak dikenakan kepada kita, malaikat ini akan jaga. Sebab tu kita ni, saya selalu ingatkan, kita jangan biarkan diri kita kosong daripada amal soleh. Malaikat akan tinggalkan kita bila kita buat dosa. Okey? Kita nak dapatkan penjagaan Allah, kan? Kita ada sebuah hadis Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Antara cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan malaikat itu supaya kita terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah dia syarahkan lagi ayat itu, dia kata apa? Ada pula malaikat lain yang silih berganti menjaga, mengawasi amal perbuatannya. Menjaga kecelakaan dan kejahatan tu malaikat lain. Okay, yang melindungi kita tu malaikat lain. Tetapi malaikat yang mencatat tu malaikat lain. Tadi yang kakak katalah kanan kiri. Okay, itu malaikat yang lain. Jadi setiap hari kita ni dia kata ada malaikat yang menjaga kita daripada terkena kecelakaan dan kejahatan, dan ada malaikat yang mengawasi amal baik dan amal buruk kita. Dan disebutkan di sini bahawa keduanya berada di kanan dan kiri setiap hamba dan ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan yang kita lakukan. Malaikat sebelah kanan tugasnya mencatat kebaikan.
Malaikat sebelah kiri kita tugasnya mencatat keburukan. Sementara itu masih ada lagi 2 malaikat yang memelihara dan menjaganya, satu di belakang dan satunya di hadapan. Dengan demikian kita faham diri kita setiap hari ada 4 malaikat yang menjaga. Depan, belakang, kanan dan kiri. Depan belakangnya lah menjaga kita daripada terkena perbuatan-perbuatan buruk, apa-apa hal. Tapi kalau terkena juga itu atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan kata, oh malaikat tak jaga saya. Bukan gitu maksudnya. Apa pun yang terkena pada kita, musibah, ujian, itu semua ialah atas izin Allah dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tidak berkuasa. Malaikat yang menjaga kita menurut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay, jadi kalau Allah kata kena-kenalah begitu. Jadi dia tak berkuasa. Jangan kata oh malaikatlah berkuasa yang menjaga saya. Bukan begitu. Dia punya kefahaman ya, jangan faham sedemikian. Jadi malaikat ini dia menjaga bila atas izin Allah. Kalau ada perkara buruk Allah kata hindarkan orang itu, maka hindarkanlah. Begitu keadaannya. Jadi ada satu depan, belakang, 2. Kanan kiri yang catat kebaikan dan catat keburukan. Ada 4 malaikat secara keseluruhannya yang menjaga para hamba dalam setiap hari. Dan jangan lupa, 4 pada waktu pagi, 4 pada waktu malam. Dia tukar shift tadi kan? Okey. Jadi pagi itu subuh sampai ke asar, 4 malaikat yang lain. Asar sampai ke subuh nanti esoknya 4 malaikat yang lain. Dia begitu. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Sekejap Imam Ibn Majah ke Imam apa ni? Sekejap Sorry, salah. Nasib baik. Imam Muslim, okay? Imam Muslim. Main sebut je. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang pertukaran shift malaikat ini. Nabi kata begini, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari. Malaikat ni dia berjaga hamba, ada malaikat yang berjaga di waktu malam dan ada malaikat yang berjaga di waktu siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka ni para malaikat akan berkumpul pada solat fajar iaitu solat subuh dan juga solat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Jadi bila sampai solat fajar tu kan semua berkumpul dalam keadaan yang melihat apa yang kita buat. Nabi kata akan naik malaikat yang tadi awalnya jaga kita kan akan naik ke langit tukar malaikat yang lain untuk mengawasi hamba tu tadi. Lalu Nabi SAW kata begini, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Bila malaikat yang menjaga tadi yang tukar shift tu kan, dia naik ke langit. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada para malaikat yang menjaga kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui ya. Tapi ni nak katalah tugas tu buat ke tidak. Allah tahulah buat ke tidak tugas tersebut. Dan Allah juga tahu apa yang kita buat. Tidak ada yang menjadi kerahsiaan. Tidak ada yang menjadi sesuatu yang tidak Allah tahu tentang diri kita ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada malaikat. Allah kata, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba aku? Maksudnya, bila kalian tinggalkan hamba aku itu, bagaimana keadaan diri dia? Bagaimana keadaan hamba aku ketika kalian tinggalkan diri dia, kemudian datang malaikat yang lain menukar shift tadi kan? Masuk tu, kalian naik ke atas jumpa aku, bagaimana keadaan dia? Para malaikat ini, mereka menjawab kepada Allah, fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Mereka kata kepada Allah, kami tinggalkan dia dalam keadaan dia sedang salat kepada engkau. Maknanya ditinggalkan dalam keadaan yang baik. Bukan ditinggalkan dalam keadaan yang maksiat. Kalau kita, malaikat tukar shift tu kan, kita dalam keadaan maksiat, malaikat akan beritahu kepada Allah, aku tinggalkan dia dalam keadaan yang sedang mengumpat hamba engkau yang lain. Dia akan cakap, malaikat ni tak macam kita malaikat dia tak ada selindung-selindung. Malaikat ni dia straightforward. Sebab malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sebagai hamba yang taat, hamba yang betul-betul lurus, tidak ada nak kata nak cover-cover, tak adalah Sakinah tadi, dia tak ada buat apa pun, dia kena relax je, itu kita. Kita nak cover kan kawan kita kan, tak ada Allah, kawan saya tu dia baik orangnya. Ada gitu je gini kan, ada je nak corner kan, tapi malaikat tidak. Kalau kita buat dosa,
saat kita ditinggalkan oleh malaikat itu, malaikat akan beritahu dosa apa yang kita buat secara spesifik. Tidak ada nak selindung-selindung. Jadi Nabi SAW kata, wa atainahum wa hum yusallun. Bila tukar, tadi ditinggalkan kita itu dalam keadaan yang solat, malaikat yang datang pun kan, dia nampak kita dalam keadaan yang solat, bermakna report kita cantik, tally dia tu kan. Maknanya ditinggalkan dalam keadaan solat, malaikat yang satu lagi datang dalam keadaan kita solat juga. Kita punya laporan itu di hadapan Allah sangat teratur, sangat indah. Jadi kita nak begitu keadaan diri kita ini. Bila adanya malaikat yang menjaga kita depan, belakang, kanan, kiri, yang mencatat kanan kiri kita ni kan, biar kanan itu yang berat. Jangan kiri kita yang berat. Kalau kiri berat tu tak tahulah jalan sengit ke tak. Tak nampak. Itu kalau dia macam ini ya. Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah. Kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala itu maha menutup aib hamba. Nampak tak? Kita bayangkan kalau kita buat dosa, sengit kiri sebab berat catatan dosa tu. Jalan sengit, semua orang tahu, dia ni buat dosa. Takut tak? Takut kan? Jalan sengit, tapi jangan nampak orang jalan sengit dia buat dosa. Bukan gitu maksudnya. Saya cuma berikan gambaran sahaja. Nak kata Allah Subhanahu Wa Taala itu maha menutupi aib hamba dia. Kita buat dosa memang malaikat catat. Memang tebal tu kan. Kalau malaikat catat memang tebal. Tapi tak nampak. Tak nampak. Hanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dosa kita ni. Cuba bayangkan kalau kita ni malaikat catat kita punya keburukan, berat sini kan jadi sengit. Keluar rumah sengit jalan sebelah kiri. Orang tahu, ni sebelah kiri sengit ni dosa banyak ni. Takut kan? Kita tak buat dosa jadi akhirnya. Begitu keadaan kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak buat gitu. Allah tutup aib kita, Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita ni kan. Allah bagi lagi peluang. Sebab kita ni manusia, kalau kita tahu kawan kita buat dosa, saya cakap senang. Kalau kita suami kita buat dosa, apa rasa? Pasangan kita. Berat kan? Susah nak terima kan? Susah nak terima. Jadi sebab itu bayangkan kalau dosa semua orang kita nampak, tak aman hidup kita ni. Kita tak boleh terima sesiapa pun yang datang dalam hidup kita ni, tak bolehlah dia ni buat dosa lah, tak nak dia ni buat dosa. Semua orang yang berdosa kita tak boleh terima. Sebab itu hikmahnya kenapa Allah tutup aib kita ni sampai orang tak nampak. Masalahnya sekarang kita yang buka aib kita sendiri. Ya, orang perempuan jaga aib. Malu tebalkan. Malu ni jangan kita kurang, jangan tipiskan. Tak kiralah anak dara ke, mak dara ke, kan? Janda ke, balu ke, dah kahwin ke, nenek orang ke, malu tebalkan. Jangan kita keluarkan, maknanya kita tanggalkan rasa malu tu sampai kita buat apa sahaja kita tak fikir. Kita tak fikir tentang akibatnya pada diri kita dan orang di sekitar kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah aib kita. Kita pun tutuplah aib kita. Jangan kita, sebab sekarang ini kita berada pada zaman yang mana aib itu dia boleh terbuka dengan begitu mudah. Sebab kita ni suka rekod. Kita suka upload. Betul tak? Kita suka share. Kita kata sharing is caring, Ustazah. Betul. Ustazah tak nafikan. Ustazah pun suka share. Betul tak? Tipulah kalau Ustazah tak suka share. Ustazah pun suka share. Cuma kita kena jaga apa yang kita nak share. Kalau itu berkaitan dengan aib kita, jangan kita buka. Ataupun kita buat dosa. Jangan kita tunjuk pada orang lain kita buat dosa. Bahaya. Kan? Satu lagi orang perempuan jangan suka joget-joget depan kamera ni. Saya tahu cool. Tapi tak cool manalah. Tak cool mana. Tak elok lah kalau pakai tudung kemudian joget-joget kan. Tudung ni kita tutup aurat, tujuannya lah untuk menutup diri kita. Tapi kalau kita dah duk menari depan handphone
tontonkan kepada semua orang, lenggok tubuh badan kita tu, dia dah tak sesuai dengan konsep penutupan yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan pada diri wanita. Jadi tutup tu bukan kita kata tutup badan, tutup kepala semata-mata, tetapi tutup diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Menari ke, terkinja-kinja ke apa, jaga diri kita ni. Jangan ikut trend sangatlah kan. Kadang-kadang kita terlampau nak ikut trend. Keluar satu lagu baru, kita pun nak ikut joget. Oh joget semua. Buat keluarga tak apa. Kita ikut trend. Jangan macam gitu. Dia tak comel saya kata tak comel. Tak comel sebenarnya. Walaupun mungkin kita kata, oh ramai orang tengok video saya, semua orang suka. Jangan. Malaikat mencatat. Jangan lupa, malaikat mencatat apa yang kita buat. Kalau kita buat perkara yang melanggar batas, malaikat akan catat perkara itu. Jadi kita ni nak kena hati-hati. Kalau apa yang kita nak kongsikan itu atau apa yang kita nak buat, boleh saja nak buat video, nak bercakap, boleh saja. Tetapi apa yang kita nak cakap? Okey, apa yang kita nak cakap? Adakah kita nak cakap tentang aib orang lain? Kalau begitu yang kita nak sebut di hadapan kamera tu, tak perlu. Tutup. Ataupun kita nak cakap tentang aib diri kita sendiri, tak perlu. Ataupun kita nak terkinja-kinja, tak perlu. Kan tak perlu benda-benda yang begini. Jaga. Nabi SAW datang pada konteks waktu itu, masyarakat jahiliah, wanita ini tak terjaga. Nabi datang berjuang tenaga, darah untuk menyelamatkan maruah wanita. Kita senang-senang hari ini, ya Allah. Senang-senang dengan tudung joget-joget ni. Kadang-kadang tak tahu. Nanti orang cakap, kalau saya cakap lebih-lebih orang kata bebel pula perempuan ni. Kan? Kalau cakap lebih-lebih nanti orang kata tak, ni lah ustazah, otak tak buka. Ni lah ustazah, duduk di takuk yang lama. Tapi saya cakap perkara yang betul. Kalau perkara betul saya cakap. Saya pun bukan orang jenis ustazah yang selindung-selindung. Kalau perkara itu salah, saya kata perkara itu salah. Jangan kita yang meruntuhkan maruah diri kita sendiri. Jadi kena jaga elok-elok. Malaikat ni lihat apa yang kita buat, malu dengan malaikat. Senang cakap gitu malu dengan malaikat. Jaga kita depan, belakang, kanan, kiri. Kita duk terkinja-kinja, huha. Cakap, sama juga dengan lelaki kena jaga. Jangan bertepuk tampar, tak apalah kita kawan. Tak apalah kita kawan je. Pegang sana, pegang sini. Kena jaga. Kadang-kadang kita lupa. Kita rasa sebab kita ni dah rapat, kita rasa kita ni dah mesra kan, kita lupa tentang dengan siapa kita berbual, dengan siapa kita ni nak pegang. Kita lupa tentang tu semua. Akhirnya tak ada batas. Bahaya. Kan bahaya. Kalau kita ingat ada malaikat yang jaga kita, kita akan jaga diri kita. Ada malaikat kanan kiri, depan belakang yang jaga kita, kita akan jaga diri kita. Sebab kita tahu, ini kalau aku buat perkara ni, malaikat akan lari. Yang datang itu adalah syaitan. Syaitan take over. Walaupun tadi Nabi katakan, ada shift malaikat tu. Pagi sampai petang, petang sampai malam keesokan harinya. Tapi kita jangan lupa, kalau kita buat maksiat, malaikat tak duduk dengan kita. Yang akan take over, yang gantikan tempat malaikat itu ialah syaitan. Itu yang makin banyak dosa, makin menjadi-jadi kita ni. Macam tu keadaan dia. Kan? Dia naik share. Itu keadaannya. Bila kita buat dosa tu. Dalam keadaan yang mana kita dah tak ingat Tuhan, tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ingat hukum hakam, sebab apa? Syaitan dah take over. Bila syaitan tu take over tempat malaikat, dia akan pandu kita pada perbuatan yang lebih dahsyat. Jadi kita nak jaga keberadaan malaikat itu supaya jiwa kita, hati kita dituntun pada keadaan-keadaan yang baik dan menuju kepada amal soleh itu tadi. Baik, seterusnya ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada sang pemilik rumah, dan kebun ini mengenai penghuninya, yakni iman. Tujuannya adalah agar pemilik rumah bersemangat untuk senantiasa memperbaiki dan memelihara tempat tinggalnya, agar penghuninya balik pada imannya, betah berada di dalamnya. Apabila pemiliknya merasakan atau mengetahui ada sedikit kerosakan di rumah itu,
pasti ia akan segera memperbaikinya. Sebab ia takut kalau penghuninya akan pindah dari tempat tersebut. Hal ini dilakukan tidak lain kerana yang menetap di rumahnya itu adalah sebaik-baik penghuni dan tempat itu adalah sebaik-baik tempat tinggal baginya. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Dalam hati kita tempat letaknya iman. Ini dipanggil sebagai penghuni tadi. Kita nak penghuni itu iaitu iman, dia terus betah duduk dalam hati kita. Tak nak dia keluar. Sebab itu kita sebagai pemilik hati ini kan, yang ada iman duduk di dalam hati tersebut, kita nak jaga keimanan itu agar dia tak keluar daripada rumah dia. Biar dia betah duduk diam situ dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Sehingga sebagai pemilik hati ini, bila kita dapati ada sesuatu yang rosak pada hati tersebut, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Dia macam gini Muslimah. Bila kita duduk dalam rumah kita, kalau paip kita bocor, kita nak biarkan ke? Tak apalah, biarlah sampai bocor banjir. Tak nak buat apa-apa. Kita akan segera perbaiki. Kita nampak mungkin tembok rumah kita ni keluar cendawan. Kita nak buat bodoh ke? Kita risau kan? Lagi-lagi orang perempuan kan hari-hari tengok tembok. Bila cendawan nak? Bila? Kita lap je keluar lagi. Kita lap je keluar lagi. Kita risau kan? Kita usaha untuk perbaiki. Kita panggil spesialis tembok ke apa lah. Tengok macam mana nak rawat tembok saya ni. Kita akan usaha sedemikian. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita ada sesuatu perkara yang tidak baik berlaku ke atasnya, kita seboleh mana kita nak rawat agar iman itu tak keluar. Sebab apa? Kalau kita biarkan, kita biar contoh, kita kata tadi, rumah itu bocor, paipnya, kita biarkan akhirnya banjir rumah kita. Kita keluarkan dari rumah kita, takkan kita duduk rumah tu. Sama juga iman dalam hati kita. Kalau kita biarkan hati kita rosak, iman tak duduk diam dalam tu. Iman akan keluar. Yang akan gantinya nafsu, syahwat dalam hati kita. Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ingatkan kepada kita, pemilik kepada hati itu, bila dia dapati hati tersebut ada kerosakan, dia akan berusaha untuk memperbaiki keadaan hatinya. Minggu lepas dalam ceramah kita Hubun Nabi, saya berikan beberapa kaedah untuk merawat hati itu. Pertama, apakah ia? Habis. Istighfar dan taubat, simple. Buat amal soleh yang kedua. Yang ketiga, jauhi sangka buruk. Yang pertama tu sangat penting. Okay, yang pertama sangat penting, istighfar dan taubat. Hamba Allah yang hatinya rosak itu ialah kerana dia buat dosa dan maksiat. Jadi kita sekarang kita sedar, aku dah buat dosa tadi aku ngumpat lah, tadi aku fitnah ke apa, tadi fitnah, tadi aku share benda yang tak sepatutnya lah, tadi aku cakap itulah, aku cakap ini, tadi aku sangka buruk orang tu. Kita tahu perkara itu kita buat, kita sedar. Apa yang perlu kita lakukan? Istighfar, taubat. Supaya hati itu kilat kembali kan Nabi kata. Bila kita buat satu dosa ada apa? Titik hitam. Kita nak bersihkan titik hitam dalam hati tersebut. Jadi kita istighfar, kita taubat kepada Allah, kita tinggalkan perbuatan dosa itu, hati kita berkilat kembali. Bermakna hati kita akan selamat kembali. Iman itu akan stay. Iman itu akan tutup, akan duduk tetap. Tapi bayangkan, kalau kita biarkan, akan bertambah titik-titik hitam dalam hati kita itu sehingga iman itu keluar. Ini maksud daripada perenggan kita yang kita baca ini. Bila iman itu keluar, dia tinggalkan kita. Yang menggantikan tempat iman itu ialah nafsu dan syahwat kita. Hati kita akan menjadi bertambah-tambah parah sakitnya. Sehingga tak terkawal. Kerana apa? Ada arran, Nabi kata. Arran itu apa? Penutup yang menutupi secara penuh hati kita sehingga cahaya keimanan pun susah untuk tembus. Dalam keadaan yang begini, okay, kita nak supaya iman itu tetap kekal dalam hati kita, kita nak supaya hati kita sihat, perbanyakkan diri kita sentiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah walaupun kita tak buat dosa. Jadi kita jangan mengambil satu kefahaman istighfar dan taubat hanya untuk orang yang berdosa. Istighfar dan taubat untuk semua kita.
tak kira berdosa ataupun tidak. Contohnya, buktinya Nabi SAW beristighfar berapa kali sehari? 70, ada riwayat kata 100, menunjukkan kepada kita banyak. Sedangkan Nabi SAW adalah insan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tetapi Nabi SAW menunjukkan kepada kita, orang yang beriman, orang yang soleh, dia sentiasa menyantuni dirinya sendiri dengan istighfar dan taubat. Dia tak membiarkan diri dia kosong ataupun sepi daripada istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat menjadi zikir yang kita kata, istighfar ni astaghfirullahalazim ya. Ia menjadi zikir yang sentiasa membasahi lidahnya. Kita kalau istighfar bila kita sakit hati tau. Marah kan? Marah anak, astaghfirullahalazim. Tengok kawan geram, astaghfirullahalazim. Kita suruh suami kita basuh baju balik rumah, tak basuh baju. Mati tidur melingkar. Astaghfirullahalazim. Aku balik kuliah penat-penat nak masak, dia masih melingkar dekat atas katil ni. Aku suruh cuci baju, tak cuci baju. Astaghfirullahalazim. Okeylah, bagus juga. Banyak juga istighfarnya tu. Kan? Lain meaning Oh, lain meaning dia kata. Itu istighfar geram, Ustazah. Bukan istighfar sebab menyesal atas dosa-dosa. Okeylah daripada cakap yang bukan-bukan, betul tak? Itu okey juga. Daripada kita keluarkan kata-kata yang tak baik kan, lebih baik kita istighfar. At least lah kita kata, ingatkan kita kepada Allah sebelum nak cakap benda yang tak baik kan. Sebelum kita nak kejut, bangun. Bila dah ucap istighfar tu, terkawal lah juga lidah kita. Ke tak terkawal juga? Yelah, kita dah istighfar tadi, masih lagi tak terkawal, masih lagi nak maki je. Masih lagi rasa nak keluar perkataan yang tak baik je. Geram aku. Sabarlah kan. Itu yang bagusnya. Bermakna kita mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat dosa terhindarkan tu. Alhamdulillah, baguslah juga. Jadi inilah yang kita kata perlu sentiasa membasahkan lidah kita dengan istighfar. Bila kita buat dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu esok-esok ya. Buat dosa terus taubat. Ada rasa kita buat perkara-perkara yang dah menyalahi perintah Allah, terus taubat. Jangan kita kata tak apalah, esok masih ada. Kita bukan cerita macam Jin Samsudin cik Esok masih ada, apa lagi? Menanti hari esok, lagi apa? Esok tiada lagi, okey. Semua esok-esok lah ya. Bila kita buat dosa, tak ada esok tiada lagi. Okey, bila kita buat dosa, kita ambil yang esok tiada lagi lah. Bukan menanti hari esok. Bila kita buat dosa, hari tu, waktu tu juga. Astaghfirullahalazim, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan diri kita kepada Allah, bersihkan diri kita daripada dosa-dosa itu tadi. Baik, seterusnya. Renungkanlah sungguh betapa jauh perbezaan rumah tersebut dengan rumah yang hancur berantakan, yakni tempat yang dihuni oleh binatang-binatang melata dan berbisa, serta yang dijadikan tempat pembuangan bangkai dan kotoran. Seperti yang dimaklumi, orang yang terdesak untuk membuang hajatnya akan mencari bangunan yang rusak dan tidak berpenghuni. Bangunan seperti ini memang layak dijadikan tempat pembuangan hajatnya. Ruangnya gelap, berbau busuk dan dipenuhi oleh kotoran-kotoran. Siapa pun tidak akan merasa nyaman tinggal di tempat itu. Yang mahu singgah ke tempat itu hanyalah orang yang sesuai atau memiliki sifat yang sama dengan para penghuninya, iaitu binatang-binatang melata, ulat-ulat dan haiwan-haiwan berbisa. Jadi kan diberikan kepada kita dengan dua contoh. Satu, rumah yang cantik, okay. Kedua ialah rumah yang hancur. Hati yang rosak ibaratnya seperti rumah yang hancur, yang mana hanya didekati oleh perkara-perkara yang kotor, perkara yang berbau tadi, binatang-binatang yang berbisa, binatang yang melata,
ulat-ulat semua kan, itu sahaja yang ada pada hati orang yang rosak. Sehingga diberikan kepada kita dengan satu contoh, hati yang rosak ni seperti tempat untuk orang buang sampah dan buang hajat. Yang dibuang ataupun yang ditempatkan pada hati yang rosak hanyalah perkara-perkara yang mengotorkan. Tapi kalau hati kita ialah hati yang baik, hati yang bersih, yang dekat pada kita ialah perkara-perkara yang bersih juga. Perkara yang baik, hal-hal yang wangi, hal yang harum, berbeza dengan hati yang kotor itu tadi. Maka sebab itu, di perenggan yang berikutnya diberitahukan kepada kita, saya habiskan ya perenggan kita ni ya, nanti kita balik-balik. Jangan risau ya, sekejap lagi. Syaitan ikut duduk pula di atas singgasana hati yang kotor, seperti tempat itu. Jadi kalau hati kita kotor, kita dah bincangkan pada poin kita yang A. Syaitan yang akan bersemayam dalam hati tersebut dan menjadikan hati kita sebagai singgasananya. Sehingga dia kata di atas singgasana itu terhampar permaidani kejahilan. Berdenyut di dalamnya aneka hawa nafsu, di kanan dan kirinya terdapat bantal-bantal syahwat, lantas dibukakan oleh syaitan pintu menuju ladang kesesatan, kesengsaraan, kecenderungan kepada dunia, perasaan tenteram hidup di dunia dan pengabaian terhadap urusan akhirat. Hati yang begini, yang mana telah dikuasai oleh syaitan itu tadi, sehingga ia menjadi ladang kesesatan dan juga perkara-perkara jahat yang lain yang ada pada hati tersebut, sehingga seorang hamba mengabaikan terhadap urusan akhirat, diibaratkan seperti kebun yang dihujani kebodohan, hawa nafsu, syirik dan bid'ah. Kebun itu menumbuhkan pelbagai macam pohon berduri, tumbuhan yang berbuah pahit, serta pohon-pohon yang menyemai kemaksiatan dan pelanggaran. Contohnya diberikan, bagaimanakah hujan bodoh tadi kan, yang dihujani kebodohan tadi kan. Contoh yang diberikan ialah melakukan perbuatan sia-sia, meratap ketika berduka, mengemukakan hal-hal yang aneh atau mengada-adakan perbuatan yang tidak ada, bergurau, berkelakar dan mengungkapkan syair-syair cinta. Cinta ni maksudnya berupa hawa nafsu. Okay. Termasuk di dalamnya gubahan puisi-puisi memabukkan yang membangkitkan gairah untuk berbuat hal-hal yang diharamkan dan hasrat untuk meninggalkan ketaatan. Jadi hati orang yang telah dikuasai oleh syaitan ini ialah hati yang diserang daripada pelbagai arah. Syaitan dah memang berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan serang kita daripada berapa arah? 4 arah. Mana arahnya? Depan, belakang, kiri, kanan. Tadi malaikat yang jaga kita? Depan, belakang, kiri, kanan juga kan? Okey. Sebab tu tadi saya kata, bila kita buat maksiat yang akan menggantikan itu ialah syaitan. Syaitan sendiri dah kata kepada Allah. Okay? Syaitan kata kepada Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Banyak kali saya datangkan ayat ini. Dia kata kepada Allah, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Aku akan datangi manusia ini daripada arah depan dan arah belakang, daripada arah kanan dan juga ke arah kirinya, kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati manusia ini dalam keadaan yang bersyukur ataupun menjadi orang-orang yang bersyukur. Betul tak surahnya? Surah Al-A'raf ayat 17. Kalau nak ambil daripada depan pun boleh 16. Okay? 16 dan 17. Okay? 16 dan 17. Yang 16 tu, Iblis ini, dia kata kepada Allah, sebab engkau telah menghukum aku sebagai hamba engkau yang sesat, maka itulah janji dia kepada Allah, dia akan rosakkan kita ini, umat manusia, daripada pelbagai arah. Baik, Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, dia jelaskan pelbagai arah ni maksudnya apa. Kalau arah depan ni kata, dengan menukil pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalam riwayat ini dia kata bahawa
kalau syaitan dia ganggu kita daripada arah depan, bermakna syaitan memberikan keraguan kepada kita tentang urusan akhirat kita. Di arah depan. Okey? Gangguan yang datang daripada arah depan ialah gangguan tentang urusan akhirat kita. Diberikan kepada kita dengan keraguan-keraguan tentang akhirat. Betul ke nanti kita ni akan dihisap? Betul ke nanti ada syurga neraka? Betul ke kita akan lalui titian sirat? Tak pernah nampak pun macam tak logik lah akal. Betul ke kita ni semua akan dibangkitkan daripada alam kubur? Semuanya akan berada di padang mahsyar. Semua itu, keraguan-keraguan ini. Keraguan itu kalau ada pada diri kita bermakna hasutan, bisikan syaitan itu datang daripada arah depan. Kemudian, jika gangguan syaitan berlaku daripada arah belakang, dikatakan bahawa syaitan akan buat kita senang dengan kehidupan dunia kita. Kita rasa selesa hidup di dunia ini sampai kita rasa macam aku tak nak mati. Kita leka dengan hidup dunia, kita rasa sangat indah dunia ini sampai kita tak fikir tentang akhirat. Kita rasa bahawa hidup ni kita je, semua kita punya, tak ada. Sebab tu kita bermati-matian untuk dunia. Sebab apa? Syaitan buat kita rasa senang hidup di dunia sehingga kita tak rasa bahawa kita akan mati dan meninggal dunia dan kita akan berpindah ke alam akhirat. Kita tak rasa begitu. Jadi kalau begitu keadaan diri kita ini bermakna syaitan itu dia mengganggu kita daripada arah belakang. Manakala kalau arah kanan pula, syaitan ini dia akan samarkan tentang urusan agama kita. Samarkan tentang urusan agama bermakna tentang hukum hakam kita. Betul ke orang perempuan kena pakai tudung? Tak payahlah pakai tudung panas. Kan? Panas. Tak payah pakai tudung ni. Ini, dia cuba samarkan hukum hakam. Betul ke tak boleh makan khinzir ni? Sedap tu khinzir tu, makanlah. Cuba rasa. Macam tu kan? Dia samarkan. Takkanlah mati makan khinzir tu. Tak mati pun kita, makanlah sikit. Kita rasa semikian keadaan-keadaan yang begitu dia samarkan tentang urusan agama kita. Okey, kemudian daripada arah kiri tadi kan, diganggu kita kan? Baik. Dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir menerangkan kepada kita bahawa daripada arah kiri ialah bila syaitan itu akan buat kita suka pada perbuatan maksiat. Gangguan daripada arah kiri bermakna gangguan itu cenderung untuk ajak kita melakukan dosa dan maksiat sehingga kita rasa tak nak bertaubat kepada Allah. Jadi gangguannya pada bahagian kiri. Kita diserang daripada pelbagai arah kan? Kanan, kiri, tadi depan, belakang, kanan dan kiri. Dalam kitab tafsir Ar-Razi, dalam kitabnya tafsir Al-Kabir, dia mendatangkan kepada kita dengan satu riwayat tentang dua lagi arah yang tidak diganggu oleh syaitan. Atas dan bawah. Dalam riwayat itu disebutkan bahawa para malaikat ketika dia dapat tahu tentang gangguan syaitan yang tak henti-henti menyerang manusia daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri, malaikat pun kata kepada Allah, wahai Allah, bagaimana orang ni dia nak melepaskan diri dia daripada gangguan? Bukankah susah tu? Kita bayangkan kalau kita diserang daripada kanan, kiri, depan dan belakang, boleh lepaskan diri tak? Susah. Jadi dalam riwayat ini kata apa? Malaikat rasa simpati dengan manusia ini kerana diganggu dengan begitu dahsyat oleh syaitan. Dalam riwayat ini mengatakan bahawa malaikat diberikan kepada mereka dengan satu ilham atau wahyu tentang dua arah, iaitu al-fawq wa taht. Arah atas dan juga arah bawah. Yang mana dikatakan bahawa فَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى فَوْقِ فِي الدُّعَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْخُضُوعِ. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kepada kita dengan dua arah. Daripada arah atas, Allah berikan kepada kita tujuannya supaya kita ini sebagai hamba Allah mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, menghadap pada Allah ke arah atas. Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipelihara daripada gangguan syaitan itu tadi. Ada baki arah mana tadi? Yang bawah. Dikatakan bahawa awwada'a jabhatah, iaitu bila kita kata arah bawah yang Allah Subhanahu wa taala jaga itu, Allah jadikan arah kita di bawah ini
untuk meletakkan dahi kita di atas bumi, sujud pada Allah, minta pada Allah menerusi sujud kita tersebut. Arah atas dijaga kerana rahmat Allah itu turun daripada arah atas. Bukan kanan, kiri, depan dan belakang maupun bawah. Bila seseorang hamba itu dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hatinya, jaga diri daripada gangguan syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada dia dengan rahmat daripada arah atas. Sebab itu arah atas ini di-reserve. Diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Begitu juga di arah bawah kita. Arah bawah itu Allah jaga untuk tujuannya umat manusia ini sujud minta pada Allah. Agar dahinya sentiasa mencecah bumi ini untuk menunjukkan betapa dirinya adalah hamba yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa. Saya tutup ya dengan doa ini. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa yang mana doanya tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jangan lupa tadi, malaikat dia jaga kita pagi dan petang. Solat subuh, kita bermula solat subuh, shift baru malaikat datang, jaga kita sampailah kepada keesokan, sampailah kepada asarnya, tukar, malaikat. Jadi bila kita baca doa pagi dan petang, sebab itu kita baca doa selepas subuh, pagi, selepas asar, petang. Menunjukkan kepada pergantian, silih berganti itu, malaikat tukar tugasan mereka dan juga malam yang bertukar, doa kita juga dikuatkan. Kita tak kata tak apalah, cukup-cukuplah doa pagi tadi, petang tak payah doa. Dia bukan begitu. Kita kuat, kita renew balik doa itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala nampak bagaimana seriusnya kita dalam berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW dikatakan lam yakun Rasulullah SAW yada'u ha'ula'id da'awat. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. Hina yumsi wa hina yusbih. Pada waktu siang dan juga pada waktu petang dan juga pada waktu pagi. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Saya pernah datangkan doa ini dalam sesi pengajian kita. Cuma saya tak tahu dah hafal ke belum. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau dengan kemaafan dan juga keafiatan pada dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Seterusnya, pada perenggan yang kedua, Nabi SAW doa. Hampir sama doa yang tadi, cuma hujungnya lain. Nabi kata begini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan kemaafan, dengan keafiatan pada urusan dunia, pada urusan agama aku, pada urusan dunia aku, pada urusan ahli keluargaku dan pada urusan hartaku. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma astur aurati. Ya Allah, kau tutupilah auratku. Aurat tu maksudnya keaiban kita. Tadi kita ada bincang tentang keaiban yang Allah tutup. Kita minta kepada Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, kau tenangkanlah ketakutan-ketakutan yang ada pada hati aku ini. Minta begitu kepada Allah. Seterusnya yang terakhir ini, kita minta Allah lindungi kita daripada pelbagai arah itu tadi. Allahumma fazni min baini iyadayya wa min khalfi. Ya Allah, jagalah aku daripada arah depan aku. Sebab kita tahu, syaitan dia akan ganggu kita daripada arah depan. Ya Allah, jagalah aku daripada arah depan dan jagalah aku daripada arah belakang aku. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, kau jagalah aku daripada arah kanan dan juga arah kiriku. Wa min fawqi. Ya Allah, kau jagalah aku daripada arah atasku juga. Walaupun syaitan tadi Allah tak izinkan untuk ganggu daripada arah atas.
tetapi kita tetap minta kepada Allah agar Allah jaga kita daripada arah atas tersebut. Seterusnya, Nabi SAW menutupi doa ini dengan ungkapan wa a'udzu bika an urtala min tahti. Ya Allah, dan aku memohon perlindunganmu daripada perkara-perkara yang akan menenggelamkan aku daripada arah bawah. Perkara-perkara yang kita kata musibah, hal-hal yang akan datang daripada arah bawah. Bermakna di sini kita nampak Nabi SAW dalam doa itu tadi minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keampunan, kemaafan, keafiatan. Keafiatan ini termasuk kesihatan kita, kesenangan hati kita, kebaikan jiwa raga kita, semua itu dalam urusan dunia dan akhirat kita. Nabi juga minta dalam urusan agama, sebab syaitan dia ganggu urusan agama kita kan. Urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan harta kita, urusan anak beranak kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, semua minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kemaafan dan juga keafiatan. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala tenangkan setiap ketakutan yang ada pada diri kita. Setiap daripada diri kita ada ketakutan masing-masing yang hanya kita sendiri yang tahu. Apa yang kita rasa takut dalam hati itu. Sebab tu kita minta, ya Allah, kau tenangkan rasa ketakutan aku. Dan minta kepada Allah agar lindungi kita, jaga kita daripada pelbagai arah itu tadi. Depan, belakang, kanan, kiri, bahkan atas dan juga bawah. Okey, hadis ini riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk menghafal doa itu tadi dan dapat kita amalkan bersama dan dapat kita baca pada waktu pagi dan petang. Semoga semua kita menjadi hamba Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi urusan dunia kita dan akhirat kita. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, next week tak ada kuliah ya. Okey, saya cuti. Jadi minggu hadapan jangan datang. Kalau ada teman-teman yang belum atau teman-teman yang tidak tahu ataupun tidak hadir pada pagi ini, beritahulah, sampaikan kepada yang lain. Minggu depan kuliah Ustazah Sakinah direhatkan. Okey, jadi datanglah nanti minggu yang lagi satu, jangan tak datang pula. Jangan cuti terus saya. Ada cuti ke? Tak ada kan? Okey. Kalau cuti sekolah ke apalah kan, kadang-kadang kita ni banyak sangat hal. Okey, itu sahaja.